Aku simple je, biasa-biasa je. Kalau korang dah tengok video aku, jangan lupa like, komen dan subscribe. Subscribe tu ramai-ramai subscribe. Sebab apa? Subscribe tu tak kena bayar, free je. Janganlah kedekut. Barulah kita dapat hapuskan otak yang tak hempuk. Kan lebih baik mencegah daripada merawat. Enjoy. Jadi biar ada agama hidup kita ni. Tak ada agama tak boleh. Nak main, nak berhibur. Dia bukan nak sekat belaka. Siapa-siapa masa cari makan. Siapa masa nak cari buat rumah. Siapa masa nak beli kenderaan, belilah kenderaan. Tak ada masalah sikit pun. Jangan tinggal 5 waktu. Kuliah jangan tinggal. Dah kita cari 8 jam, pagi balik petang boleh takkan 1 jam je mari. Kuliah maghrib tak boleh. Nak, ambo hebat benar. Tu kata tak lupa kita pada akhirat. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Baru betul. Sebab ni dalam kuliah-kuliah seperti ni kita boleh dengar hukum-hukum syarak. Banyak yang kita tak faham hukum syarak. Begitu begini kita langgar. Kat kursus 9. Pasal pada menyatakan barang yang wajib bagi hak Tuhan kita Jalla wa Azza dan yang mustahil padanya Allah dan yang jaiz padanya pada Allah. Wallahu a'lam. Kita ada banyak soalan ni. Boleh 45 minit lagi. Boleh dah sejam lah ni. InsyaAllah. Kita baca soalan hak berserah dulu berserah hak ni cenderawasih baki baru ni. Baik. Ni dia tanya, wang pengagihan pendapatan dan bonus ASB haram digunakan kecuali untuk maslahat umum. Dia tak tanya, dia tahu dah haram. Dividen ni dia kata haram kecuali untuk maslahat umum. Untuk kegunaan orang ramai. Dividen bonus ASB ni. Dia kata, bolehkah saya gunakan duit tersebut untuk satu, derma duit minyak ustaz jemputan yang datang ke masjid. Pula dah sakit semua. Gua ni yang jadi ngenak itu apa? Sakit sungguh. Berilah ke orang lain orang pergi makan. Orang mari betul benar, mari nak kabarnya nak yang bahan kita pitih kabel pula. Sakit sungguh orang ni. Dah apa jadi gitu? Tak boleh. Untuk maslahat orang awam, buat tandah masjid, buat pagar masjid baru, nak bersih kawasan pondok, nak buat balasah tempat berehat apa semua. Tu maslahat orang awam. Jambatan dalam kampung titi-titi kecil tu guna duit haram, boleh. Jangan kita buat haram duit yang kita telah terbuat hak lepas-lepas. Sekarang kita misal dah, hak bunga-bunga itu jangan simpan dalam buku, ambil. Nak guna untuk individu tak boleh, beri makan kau orang tak boleh. Derma biar orang makan sedekah, orang minta sedekah surat benda di pasar-pasar tak boleh. Siang ke dia. Beri hak molek. Sedekah kita tak boleh. La tuqbalu sadaqatun min ghululin. Tidak diterima akan sumbangan ataupun sedekah daripada harta yang tidak baik. Yang boleh buat, boleh maslahat orang ramai. Lopak banyak, beli batu lori, guna duit riba tadi, untuk tambung jalan. Orang ramai lalu, tak lecah kereta dia. Tu boleh. Mesti makan ke ustaz pula dah. Malam hari dah aku sini. Beri duit gini. Terima kasih. Mu tanya. Bukan, apa lah. Jangan buat gitu. Membeli alat keperluan bilik darjah, poster, langsir dan lain-lainnya boleh. Waktu boleh. Derma banner pondok, mak tahfiz dan lain-lain boleh, tetapi hendaklah buat perkara-perkara yang tidak digunakan oleh pelajar dulu untuk belajar. Tandah dulu, buat guna tandah dulu. Pada waktu tempat belajar, buat tandah dulu. Tempat belajar ni nak lebih berkat sedikit. Jadi duit-duit haram ni buat tandah dia, buat tempat masak, buat tempat lalu, buat pintu pagar, bumbung-bumbung ke apa, boleh. Individu tak boleh beri makan ke orang,
Awak makan ramai tak boleh. Apa hukum menggantung ayat Quran di dinding? Saya dengar seorang ustaz mengatakan haram jika ia dijadikan perhiasan semata-mata tanpa dibaca. Baik. Dia kata hukum gantung ayat Quran pada dinding. Seorang ustaz dia kata haram gantung ayat Quran di dinding kalau bukan tujuan nak baca, nak perhiasan saja. Setakat yang kita tahu tidak haram walaupun untuk perhiasan. Tidak haram setakat yang dah jawab ni kita. Nak buat ni setakat kita tahulah. Walaupun kita tak baca, kita beli perhiasan tu tak haram. Nampak? Boleh kita tampal pada dinding. Kalau kita beli, kita tak baca haram, maka haramlah kita tak baca Quran. Kan kita beli Quran lawa-lawa, tengok comel di Mekah, Madinah, beli Quran balik, jarang baca. Dah berdosa? Dah. Dah rugi saja, luput fadilat kerana meninggalkan baca Quran. Itu taklah haram, tetapi luput fadilat yang banyak. Duk saja tak baca Quran. Baik baca Quran. Jadi kalau kita buat perhiasan, pada perhiasan benda-benda lain yang mengarut-mengarut, baik perhiasan ayat Quran. Yang haramnya yang kita tahu perhiasan ayat Quran yang berbentuk makhluk yang bernyawa. Itu haram. Yang setengah-setengah rumah gambar ayat Quran dibuat bentuk seorang yang sedang semayang tahiyat awal. Pernah tengok tak? Dia dah begitu. Itu haram. Fatwa daripada Mufti Indonesia di dalam kitab Tawdihul Adillah, haram. Dan seorang mufti lagi tak silap daripada Al-Azhar mengatakan khat, bentuk burung-burung bangau dan seumpamanya, macam bentuk Qul huwallahu ahad surah Ikhlas, banyak dibuat dalam bentuk bangau, burung dan sebagainya di sebelah-belah negara Teluk. Kalau kita pergi rumah orang Arab setengah tu jenis-jenis dak warok ada, jenis dak mengaji. Comel lah. Qul huwallahu ahad tu ditulis dengan khat diwani, khat jali dan sebagainya, tapi berbentuk burung bangau. Sedang terbang, sedang minum air, comel dia buat. Hak tu haram kerana berbentuk apa benda makhluk yang bernyawa. Kalau buat bentuk masjid, tak ada ulama kata haram. Macam surah Qul a'udzu birabbin nas, bentuk masjid. Tengah kediang alik tu dibuat macam kubah. Tu tak salah. Kerana masjid bukan benda yang bernyawa. Ada pun perhiasan dinding ayat kursi, surah Yasin dan seumpamanya, walaupun kita tidak baca, setakat yang kita tahu tak haram kita gantung dinding. Sewaktu sedang solat, adakah dibolehkan menutup handphone seperti yang tertulis dalam buku ni? Ada satu buku, dia khabar dalam buku tu macam-macam lah benda-benda. Di antaranya kalau kita sedang sembahyang berbunyi handphone kita mengganggu orang ramai, boleh tutup. Jadi soalan ni boleh tutup tak kalau handphone kita berbunyi? Ini masalah canggih lah. Handphone ni baru 10 tahun lebih kurang tak? Tempat kita ni lebih kurang 10 tahun baru ada. Dulu tak ada masa